يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Pakai ni boleh? Oh ni apa? Oh ya. Pasang yang ni. Pakai yang ni. Ya, ini ya. Baik, kita berhenti kalau tak silap saya pada muka surat apa Hisham? Sekali lagi. 94. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah banyak kita baca ni. Masya-Allah laju juga ni. Anak cadang 3 tahun nanti ada. 3 tahun pancit lah Bukhari tu. Baik. Kita insya-Allah akan menyambung pengajian daripada kitab Syarah Qatun Nada wa Balil Sada karya Al-Imam Al-Allamah An-Nahwi Jamaluddin Ibn Hisham radhiyallahu taala anhu. Dan kita berhenti pada 92 94 pada 94 iaitu berkenaan dengan jawazim, berkenaan dengan apa? Jawazim. Iaitu barang yang menjadikan fi'il mudhari' itu majzum. Kita dah menyatakan pada sebelum ini perbahasan berkenaan dengan jawazim itu. Tunggu kita membahagikan jawazim kepada dua bahagian. Pertama apa? Barang yang menjazamkan satu fi'il. Yang kedua barang yang menjazamkan dua fi'il. Baik, bila kita nak terangkan, ada terang ulangkan sekali lagi. Bila nak ulang tu insya-Allah akan ingatlah walaupun benda tu dah kita ulang jurumiah berulang lagi. Tapi tak apa. Ulang banyak kali kita tak rugi. Baik. Maka kata Tok Guru rahimahullah berkenaan dengan apa? Jawazim al-mudhari' ataupun al-fi'l al-mudhari'. Kata Tok Guru ada dua. Bagi pada apa? Kepada ma yajzimu fi'lan wahidan. Apa maksud dia? Barang yang menjazamkan satu fi'il sahaja. Yang kedua adalah apa? Ma yajzimu fi'laini. Fi'laini. Maka ini adalah bahagian yang kedua. Tok Guru dia akan syarahkan melalui dua bahagian yang kita bahagikan ni. Pertama, apa yang menjazamkan satu fi'il? Pertama, kata Tok Guru adalah apa? Talab. Adalah apa? Talab. Ini yang pertama. Talab apa maksud dia? Iaitu didahului fi'il mudhari' itu dengan talab. Dengan apa? Talab. Apa makna talab di situ? Sama ada amar, boleh, ataupun nahi, boleh. Yang mana kita kehendaki kepada mudhari' yang datang selepas talab itu sebagai jaza. Jaza apa maksud jaza? Iaitu jadikan dia sebagai apa? Musabbab atau efek bagi talab tadi. Contoh apa dia? Kita sebut ijtahid. Ijtahid. Ni dipanggil apa? Fi'il apa? Fi'il apa? Fi'il amar. Kemudian datang kepada dia fi'il mudhari'. Apa dia? Tanjah. Apa? Tanjah. Maka tanjah fi'il mudhari' dia apa? Majzum. Fi'il mudhari' apa? Majzum. Sebab apa? Kita sebut didahului dengan apa? Talab. Fi'il amar ni sebahagian daripada talab. Boleh faham? Ni satu perkara. Yang kedua, kita ingini dengan fi'il mudhari' selepasnya itu sebagai apa? Dipanggil jaza. Dipanggil apa? Jadi apa makna jaza? Iaitu nak kata bahawa jikalau kamu berusaha, kesannya ada jaza. Maksudnya kesannya adalah kamu berjaya. Boleh faham? Jadi mesti ada dua syarat yang itu penting. Syarat pertama apa dia? Didahulu dengan apa? Talab. Ni Melayu kan? Yang kedua, fi'il mudhari' selepasnya
Dikehendaki apa dah? Dengan makna apa? Jaza. Dikehendaki dengan apa? Makna jaza. Ni penting ni. Kalau contoh fi'il mudhari' di belakang kita tak kehendaki makna jaza, maka dia takkan jadi majzum. Dia takkan jadi apa? Majzum, meskipun didahului dengan apa? Dengan tolak. Boleh faham? Baik, itu habis. Kemudian Tok Guru rahimahullah syarahkan pula berkenaan dengan lam. Apa yang menjazamkan lagi apa? Lam. Lagi apa? Lama. Ni yang menjazamkan satu fi'il lah. Boleh? Kalau dalam matan jurumiyah tambah lagi alam. Lagi apa? Alama. Dia tambah alam dengan apa? Alama. Beza dia lam dengan lama ni, alam ada haraf istifham. Boleh? Ma yajimu fi'laini adalah apa? Ma yajimu fi'lain. In. Boleh? In maksud dia apa? Jika, kan? Begitulah juga kalimat-kalimat isim yang membawa makna apa? Syarat ni. Kata Tok Guru nanti apa dia? Man. Boleh? Lagi apa? Mata. Boleh? Lagi apa? Ayyana. Lagi apa lagi? Izma sampai akhir. Maka yang menjazamkan dua fi'il itu yang disebut di sini adalah apa? Yang membawa makna syarat. Membawa makna apa? Syarat. Sekali lagi, apa makna syarat dan jaza tu? Syarat dan jaza, apa maksud syarat dan jaza? Apa? Sebab musabbab. Cause effect. Jadi kalau ada unsur cause effect, maka kalimat itu, fi'il mudhari' itu akan menjadi apa? Majzum. Akan menjadi apa? Majzum. Faham Bukhari? Baik, jom kita baca syarah muka surat 94. Kata Tok Guru rahimahullah, wa'lam annahu la yajuzul jazmu fi jawabin nahi illa bi syarti an yasihha taqdiru syarti fi mawdi'ihi maqrunun bila nahiyah ataupun maqrunin bila an-nahiyati ma'a sihhatil ma'na. Nafiyah. Apa? Nafiyah. Bila nafiyah, lam nafiyah, lam nafi. La yang membawa makna apa? Membawa makna nafi. Boleh? Ma'a sihhatil ma'na wa zalika nahwu qawlika la takfur tadkhulil jannah wa la tadnu minal asadi taslam. Fa innahu law qila fi mawdi'iha illa takfur tadkhul jannah wa illam tadnu minal asadi taslam sahha bi khilafi la takfur tadkhulun nar wa la tadnu minal asadi ya'kuluka fa innahu mumtani'. فإنه لا يصح أن يقال إلا تكفر تدخل النار وإلا تدنو من الأسد يأكلك ولهذا أجمعت السبعة على الرفع في قوله تعالى ولا تمنن تستكثر لأنه لا يصح أن يقال إن لا تمنن تستكثر وليس هذا بجواب وإنما هو في موضع نصب على حال من الضمير في تمنن فكأنه قيل ولا تمنن مستكثرا ومعنى الآية أن الله تعالى نهى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يهب شيئا وهو يطمع أن يتعوض عن الموهوب له أكثر من الموهوب. Baik. Apa makna kata Tok Guru rahimahullah? Ana terang dulu, sagi ana akan syarah kepada antum. Baik. Tok Guru dia nak kata masalah tolak ini kan. Sebahagian daripada makna tolak tadi, yang pertama amar, yang kedua nahi kan? Yang kedua apa? Yang kedua nahi. Yang kedua apa? Yang kedua nahi. Ya. Kata Tok Guru rahimahullah, masalah jikalau tolak ini terutamanya nahi. Terutamanya apa? Nahi. Mesti bahawasanya bila kita guna lafaz nahi tadi, boleh untuk kita takdirkan dengan kalimat apa? In la. Kalimat apa? In la. Macam mana tu? Bila kita sebut tadi apa? Apa tu guru apa? Sebut apa? La takfur tadkhulul jannah. Apa dia? La apa dia? Takfur tadkhulil jannah. Kat sini la takfur. Ini dipanggil apa? Nahiyah. Dia panggil apa? Nahiyah. Tadkhul. Kita sebut tadkhul fi'il mudhari' majzum sebab apa? Dia bagi jawab bagi apa? Bagi nahi. Jawab bagi apa? Bagi nahi. Boleh? Janganlah kamu kafir, maka kesannya kamu akan masuk apa?
masuk syurga. Kesannya kamu akan masuk apa? Masuk syurga. Kata Tok Guru, untuk nahi ini menjadi jazim bagi mudhari', mesti kita kata apa? Sah untuk takdirkan inla. Takdir apa? In la. Apa maksud terjemah inla? Jika tidak. Jika apa? Jika tidak. Diterjemah macam mana tu? Kita gantikan la nahiyah ni dengan inla. Macam mana? Jika tidak kufur, jika apa? Jika kamu tidak kufur, maka kamu masuk kamu masuk juga. Sah tak makna? Sah. Jadi kita sebut bila ditakdirkan illa, maka makna dia masih lagi apa? Maka dia masih lagi sah. Maka pada ketika tu dibenarkan untuk fi'il mudhari' selepas nahiyah untuk jadi majzum. Faham? Boleh? Baik. Berbeza jikalau bila kita takdir tak sah. Bila kita takdir tak apa? Tak sah. Macam mana tu? Kata Tok Guru, la takfur tadkhulun nar. Tadkhulu apa? Tadkhulu an-nar. Tadkhulun nar. Apa maksud dia? Tadkhulun nar, kamu masuk apa? Kamu masuk neraka. Betul? Tengok, cuba takdir illa. Cuba takdir illa. Jika kamu tidak kufur, maka kamu masuk neraka. Tidak kufur betul masuk neraka. Pelik itu. Kau masuk neraka, boleh faham? Jadi kita panggil pada ketika ini tidak sah untuk nahiyah menjazamkan mudhari'. Sebab apa? Bila kita takdir illa, maka pada ketika itu makna jadi apa? Rosak. Makna jadi apa? Makna jadi rosak. Boleh faham dekat situ? Tu kata Tok Guru rahimahullah. Baik, jadi kita baca supaya antum faham konsep itu. Okey. Wa'lam, ketahuilah bahawasanya tidak harus menjazamkan fi jawabin nahi, pada jawab nahi. Jawab nahi macam inilah, la takfur ni. Di sini tadkhul. Tadkhul di sini fi'il mudhari' jawab bagi apa? Jawab bagi nahi. Boleh? Dia kata tidak boleh jazam bagi jawab nahi, iaitu fi'il mudhari' jawab nahi, melainkan dengan syarat an yasihha taqdiru syartin fi mawdi'ihi maqrunun bila nafiyah. Dengan syarat bahawa sah takdirkan syarat. Takdir syarat apa maksud takdir syarat? In. Takdir syarat apa? In. Fi mawdi'ihi, di tempatnya, iaitu kita ganti tempat la nahi, la nahiyah. Maqrunun. Maqrun apa maksud maqrun? Diiringi. Bila nafiyah, dengan la apa? La nafiyah. Faham itu? Dunia ibarat satu tu. Boleh faham? Sekali lagi sebut apa? Tidak boleh untuk menjazamkan jawab nahi. Mana jawab nahi? Fi'il mudhari' ni. Ni jawab apa? Jawab nahi. Saya tak boleh untuk kita baca jawab nahi ni majzum. Melainkan apa? Dengan syarat sah takdir syarat. Sah takdir apa? Takdir syarat apa? In. Boleh? Fi mawdi'ihi. Mawdi'ihi apa? Fi mawdi'ihi, di tempat nahi ni, la. Di tempat apa? Nahi, la. Makrunun ataupun makrunin bila nahiyah. Bila apa? Bila nahiyah. Maksud dia syarat makrun. Apa maksud makrun? Diiringi dengan la. La apa maksud la ni? Nahiyah. Terjemah dia tidak. La nahiyah terjemah dia apa? Tidak. Boleh? Ma'asihhatil makna. Sambil dengan itu sahih juga makna. Sahih juga apa? Makna. Maksudnya apa? Kalau kita tukarkan la nahiyah dengan apa? In la tadi, makna masih apa? Sahih. Makna masih apa? Okey. Maka kata Tok Guru, wazalika nahwu qaulika, itu seperti kata kamu, la takfur tadkhulil jannah. Jangan kamu kufur, maka kamu masuk syurga. Sah tak kalau kita takdir in la? Kata sah. Sekali kita akan tengok. Wala tadnu minal asadi taslam. Wala tadnu, jangan kamu dana yadnu. Tadnu maksudnya dekati. Dana yadnu. Apa dia? Kalimat apa? Dana yadnu. Maksud dia dekat. Yaqrub. Dunia tu dekat lah. Dunia dekat apa? Dekat nak fana. Itu dia. Dunia tu kenapa dia bagi dunia? Kenapa? Dekat nak fana. Nanti dia. Kemudian tasawuf terbang lagi. Baik. Tengok di situ, wala tadnu, jangan kamu dekati asad. Maksudnya asad apa? Dekati singa.
taslam, nescaya kamu selamat. Betul tak? Jangan kita dekati, maksudnya bila kita tidak dekati singa maka kita selamat. Betul makna sah? Boleh? Maka kata tu guru, fa innahu law qila fi mawdi'ihima, maka sungguhnya jikalau dikatakan pada dua tempatnya, maksudnya dua tempat nahi itu, illa takfur tadkhul jannah wa illa tadnu aminal asadi taslam, sahha. Faham Jadi bila kita ganti nahiyah dengan kedua-duanya dengan kalimat illa, maka kata tu guru sah juga makna. Maka pada ketika itu ya, kalau ni buat dakwah ni dia tak fall. tak faham. Dah tak faham apa? Kalau kamu tak kumpul, maka kamu fall. Tak wajib tak faham. Kalau kita tak faham jadi makna lain dah. Faham tak jadi makna apa? Makna lain dah. Boleh faham? Maka di sini fi'il mudhari' itu kita panggil apa? Tidak diletakkan pada fa, kerana kita niatkan apa? Jaza. Niatkan apa? Jaza. Boleh? Nanti ada kala jawab, nanti ada kala apa? Jawab syarat diletakkan fa. Nanti kita akan belajar di tersebut. Jikalau jawab syarat itu contohnya apa? Jumlah talab. Jumlah apa? Jumlah talab. Jumlah talab apa dia? Contoh ni'ma bi'sa. Ni'ma apa? Ni'ma bi'sa. Macam contoh kita sebut. In fa'ala Muhammadun kaza, jikalau Muhammad buat sedemikian, fa ni'ma Muhammadun rajul. Fa ni'ma Muhammadun apa? Rajul. Jadi kalimat ni'ma tu di mana apa? Talab. Talab maksudnya talab di situ apa? Madah ataupun apa? Madah ataupun apa? Zam. Madah ataupun zam. Maka kalau ayat itu datang dalam uslub madah, zam ataupun talab yang lain, maka pada ketika tu boleh ataupun wajib didatangkan apa? Fa. Maka di sini tak wajib didatangkan fa. Sebab kalau kita datangkan fa jadi makna lain dah. Ini tak wajib. Tapi ada kalau wajib. Wajib tu nanti kita akan tengok. Talabiyatun, ismiyatun, talabiyatun wa bijamidi. Nanti kita akan tunggu akan sebut lepas belakang ni. Faham Jadi kita sebut apa? Sebab apa kalimat la takfur tadkhul jannah dengan la tadum ya asadi taslam itu boleh? Untuk bahawa fi'il mudhari' selepas nahi itu majzum. Kata Tok Guru, bila ditakdirkan illa maka apa? Sah makna. Faham kan? Kata Tok Guru rahimahullah, bi khilafi la takfur tadkhulun nar. La takfur apa? Tadkhulun nar wa la tadum al asadi ya'kuluka. Nampak tu? Fa innahu mumtani'. Apa maksud mumtani'? Terhalang daripada dijazamkan jawabnya. Terhalang daripada dijazamkan apa? Jawabnya. Boleh faham? Kemudian kata tak guru, kata sebab apa? Sebab apa mumtani'? Fa innahu la yasihhu an yuqal illa takfur tadkhulil jannah wa illa tadnu minal asadi ya'kuluka. Sebab apa? Bila kita nak takdir illa ganti bagi la nahiyah tadi, maka makna dia jam. Mana dia apa? Jam. Contohnya kat sini, illa tadnu minal asadi ya'kuluka. Makna dia apa? Jikalau kamu tidak dekat dengan singa, maka singa akan makan kamu. Apa jadi tak dekat singa makan pula? Makna apa? Rosak. Boleh faham tak itu? Maka tidak bolehlah pada ketika tu fi'il mudhari' di situ menjadi jawab bagi apa? Bagi nahi. Boleh faham? Habis. Kemudian kata Tok Guru rahimahullah, walihaza. Nampak Tok Guru? Bila Tok Guru syarahkan kaedah, Tok Guru akan letak sekali dengan ayat Quran supaya kita faham Quran sekali. Walihaza ajma'atis sab'atu ala raf'i. Maka kerana kaedah inilah ijma' sab'ah. Ijma' sab'ah apa dia tu? 7 apa? Qari yang 7. Sab'ah tu maksud merujuk pada apa? Qurra apa? As-sab'ah. Ala raf'i, di atas dibacakan kalimat itu dengan rafa'. Fi qawlihi ta'ala wala tamnun tastaksiru. Wala tamnun tastaksiru. Apa makna dia tu? Jangan kamu tamnun. Tamnun apa? Tamnun ungkit, betul tak? Jangan kamu apa? Ungkit. Bukan, tamnun ni bukan maksud ungkit. Jangan kamu beri. Mana beri sini? Beri. Dia ada makna ungkit, mana beri. Dan janganlah kamu ungkit. Tastaksir. Tastaksir maksud taksir meminta lebih. Tastaksir apa? Meminta apa? Meminta lebih. Jadi kalau contoh kita terjemah,
walau janganlah kamu beri. Nescaya kamu minta lebih. Makna pun apa? Jadi apa? Jadi cencem kan? Jangan kamu beri. Jangan kamu beri. Nescaya kamu apa? Minta lebih. Makna macam mana ustaz? Boleh faham tak? Jadi maka pada ketiga tu taksiru dibaca dengan rafa' menunjukkan bahawa apa? Taksiru fi'il mudhari' itu tak sesuai menjadi jawab apa? Jawab nahi sebelum tu. Jawab apa? Nahi sebelum tu. Boleh faham? Satu ijma' qura' sab'ah dia tak baca taksir. Dia baca apa? Taksir. Ni qura' sab'ah. Tapi ada qiraat syaz lagi daripada Hasan Basri. Tapi itu gua akan jawab jugalah. Ada dibacakan taksir, baca sukun. Ni qura' sab'ah baca apa? Taksiru. Macam mana nak jawab? Bila kita mengaji ni, kita akan apa? Faham kaedah-kaedah bahasa Arab. Setengah orang kata ni Al-Quran ada silap ni tak? Entah kan ngaji nahwu, saya akan jawab banyak-banyak apa? Banyak bentuk jawapan. Tu dia. Baik, lihat di sini. Sebab apa taksiru tak boleh untuk jadi jawab? Kata tu guna ya, dia taklil ya. Li'annahu la yasihu an yuqal in la tamnun tastaksir. Kerana tidak sah, maksudnya kerana tastaksiru di sini tidak sah untuk dikatakan illa tamnun. Jika kamu tidak beri, maka kamu minta lebih. Macam mana pula kamu tak beri kemudian kamu minta apa? Minta lebih. Tapi kalau kamu beri kamu minta lebih, macam boleh apa? Boleh kira lagi kan? Tapi kira apa? Bila kita takdirkan illa di situ, maka makna apa? Rosak. Faham itu? Maka sebab itulah tastaksir tak boleh jadi apa? Tak jadi apa? Jawab bagi nahi. Boleh? Satu kata tok guru, walaysa haza bijawab. Maksudnya tak boleh jadi jawab. Wa innama huwa fi mawdi'i nasbin 'alal hal. Tastaksiru tu apa i'rab sebenarnya? Dia adalah apa? Jumlah hal. Jumlah apa? Hal. Minad dhamir, daripada dhamir mana? Fi tamnun. Dhamir tamnun apa? Wala tamnun. Tamnun fi'il mudhari' kan? Mana fa'il dia? Fa'il mana? Anta. Fa'il dia apa? Anta. Maka tastaksiru itu adalah apa? Jumlah hal bagi anta. Jumlah hal bagi apa? Bagi anta. Boleh? Baik, kita tengok di sini. Okey. Padam dulu bawah ni. Wala apa? Wala tamnun taksir. Tastakfir. Boleh? Ada orang tengok? Ada orang tanya soalan tak? Tengah watching je. Tengah watching je? Tak ada orang tengok? Tengah tengok lah, tak ada soalan. Teruk je. Sos. Tengok ni. Tertidur. Ada dia. Okey, jadi macam mana i'rab dia ni? La dipanggil la nahi. Nahiyah boleh? Tamnun apa i'rab dia? Fi'il apa? Mudhari'. Majzum betul? Majzum bila lah sebab ada la kan. Waktu alamatihi sukun habis dia. Mana fa'il dia? Fa'iluhu dhamir apa? Mustatir taqdiruhu anta. Ni dipanggil dhamir dia. Fa'il dia. Maka kalimat tastaksir di sini kalimat apa? Kalau kita nak i'rab sebiji-sebiji ni. Kita akan sebut i'rab satu dulu. Fi'il apa ni? Mudhari' apa? Marfu' Sebab dia tak boleh jadi ni. Tak boleh jadi apa? Jawab. Kita baca apa? Tastaksiru kan? Tak boleh jadi jawab sebab kalau kita takdir illa tak sah makna. Fi'il mudhari' marfu'. Kemudian fa'il dia mana? Dhamir mustatir taqdiruhu anta juga. Jadi boleh. Jadi kita jawab macam ni. Jumlah daripada fi'il fa'il dia bagi jumlah ni. Fi mahalli apa dia? Nasbi al-hal. Hal bagi siapa? Hal bagi siapa? Bagi anta ni. Bagi apa? Jadi terjemah macam mana? Kena terjemah. Janganlah kamu memberi hal keadaan kamu meminta lebih. Tu makna dia apa? Kena. Makna dia apa? Kena. Janganlah kamu beri nescaya. Ada nescaya dia tak boleh. Dia kena terima apa?
Hal keadaan kamu minta apa? Meminta lebih. Boleh? Kena faham nahwu juga tu. So semua dia akan jadi contoh Ustaz. Maksudnya kalau dia tak boleh, maksudnya dia akan jadi hal. Dia tak kira tengoklah. Tengok ayat-ayat. Tengok ayat dia. Ada sifat Kadang-kadang sifat. Macam ada sebelum ni contoh Tok Guru bagi. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Sadaqatan apa? Tutahhiruhum. Contoh anda bagi ya. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Tiap ayat dia kalimat ada khuz di sini. Khuz apa? Khuz fi'il apa? Fi'il amar. Betul? Fi'il amar makna tolak lah. Betul tak? Tengok dia punya fi'il selepas dia, fi'il mudhari' tutahhirun, fi'il apa? Fi'il mudhari'. Tapi dibaca apa? Marfu'. Dia sebenarnya di sini boleh untuk baca tutahhirhum, tapi Quran tak baca tutahhirhum. Maka sini dibaca apa? Tutahhiruhum. Kalau kita nak buh makna boleh, maka kan. Tapi di sini apa disebabkan dah memang baris rafa' tak boleh buh maka lah. Kita dah tahu dah bahawa ni bukan apa, jawab bagi apa? Jawab bagi khuz. Boleh faham? Maka dia di sini bila dibaca rafa' maka bukan apa? Bukan jawab. Bagi apa? Bagi khuz. Jadi macam mana ustaz? Dia punya kedudukan dia. Jawapan dia tengok kalimat sebelum. Sadaqatan. Sadaqatan apa dia ni? Kita panggil apa? Nakirah. Bila datang jumlah fi'il mudhari' dan fa'il dan sebagainya, jumlah ni dia kata jumlah fi mahalli, tengok sebelum dia akan jadi na'at. Dia akan jadi apa? Na'at. Fi mahalli nasbi sifat ataupun na'at sedekah. li apa? Li sadaqah. Li apa? Li sadaqah. Kalau nak terjemah na'at, kita terjemah macam mana? Kalau terjemah yang kan? Ya. Terjemah na'at apa? Yang kan? Jadi kita sebut macam mana? Khuz, ambillah daripada harta mereka sebagai sedekah. Tutahhir macam mana? Kena buh yang lah sebagai na'at. Yang menyucikan mereka. Maksudnya sedekah itu yang apa? Menyucikan mereka. Boleh faham? Tapi kalau kita jadikan dia sebagai jaza, macam mana terjemah dia? Ambillah daripada harta mereka itu sedekah. Nescaya menyucikan mereka. Terjemah boleh juga, tapi masalahnya sebab tak ada jazam. Jadi tak boleh terjemah macam tu lah. Jadi kita kena terjemah apa? Yang menyucikan apa? Mereka. Jadi tak semesti jumlah yang datang jadi hal. Tak semesti jumlah yang datang jadi apa? Jadi hal. Jadi secara khulasahnya sebenarnya kita kata apa? Jumlah yang datang boleh untuk kita i'tibar dua. Kalau sebelum dia itu nakirah, maka dia diisi sifat. Kalau sebelum dia itu apa? Makrifah. Ni mana makrifah tu? Anta tu. Maka jadi apa? Hal. Ingat dah yang dah sebut kaedah sebelum ni. Jumlah selepas makrifah hal. Jumlah selepas na'at apa dia? Jumlah selepas na'at. Jumlah selepas apa? Nakirah apa? Na'at. Jumlah selepas nakirah apa? Na'at. Faham ya? Baik, itu contoh. Balik yang mula tu la takfur takfuril jannah. Ya. Yang jazamnya takfur kan? Yang jazam dia tu yang tu takfur, yang tu jazam sebab la nahiyah Pak Kadir. Ya. Cuma yang kita sebut tu tadkhul tu. Tadkhulil jannah, kalimat tadkhuli tu. Kenapa dia letak tanda bawah? Tanda bawah tu sebab dia bertemu dua sukun. Okey. Asalnya tadkhul kan. Tapi disebabkan apa? Ada alif lam selepas dia tu. Jadi dia letakkan baris apa? Baris bawah. Boleh? Boleh faham ya? Okey. Habis. Baik, kita baca sekali lagi kata Tuan Guru rahimahullah. Wala tamnun tastaksir li'annahu la yasihhu an yuqala illa tamnun tastaksir wa laysa hadha bijawab. Tak boleh, tak sah. Wa innama huwa fi mawdi'i nasbin 'ala al-hali min ad-dhamiri fi tamnun. Faham? Dhamir tu apa? Anta. Faka'annahu qil la tamnun mustaksiran.
Maka kalau takdir sebenar seakan-akan kalimat apa? Tastaksir itu bentuk hal dia macam mana? Mustaksiran. Wa ma'na al-ayati, dan makna ayat, anna Allah Ta'ala naha nabiyahu, Allah telah melarang Nabi Muhammad SAW an yahaba syai'an, dari menghadiahkan sesuatu. Wahabah, hibah apa? Menghadiahkan sesuatu. Wa huwa yatma' an yata'awwada minal mawhubi lahu. Wa huwa, sedang dia, yatma' tamak, an yata'awwada, untuk diganti minal mawhubi lahu, daripada bukan pemberian, mawhubi lahu maksud orang yang diberi. Orang yang apa? Orang yang diberi. Aksar minal mawhub, yang lebih daripada mawhub, barang yang diberi. Boleh? Ini kan kalau kita mengaji dalam fiqh tu, dia sebut apa? Kalau wahib siapa wahib? Pemberi. Kalau mauhub, barang tu, barang yang apa? Diberi. Kalau mauhub lahu apa? Orang yang diberi. Ada beza tu. Jadi kita tulis terjemah dia tu. Mauhub apa? Barang. Mauhub lahu apa? Orang yang diberi. Diberi barang. Boleh? Boleh? Abdul Wahab ni lah. Abdul Wahab. Itu lain sikit Pak Khalid. Mau Abdul Wahab pula ni. Okey. Sekali lagi kita ulang, wa ma'na al-ayah, makna ayat, anna Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala, naha nabiyahu, melarang nabinya, an yahaba syai'an, untuk beri sesuatu. Wa huwa yatma', sedang dia tamak, an yata'awwada, bahawa digantikan ia, minal mauhubi lahu, siapa mauhub lahu? Daripada pemberi, daripada apa? Orang yang diberi, aksar minal mauhub, lebih daripada barang yang diberi. Maksudnya digantikan suatu yang lebih daripada barang yang diberi. Boleh? Fa in qulta fama tasna'u biqaulil Hasan al-Basri tastaksir bil jazmi. Maksudnya ada qiraat Hasan Basri. Qiraat Hasan Basri mutawatir ke syaz? Syaz. Dia tak termasuk pada qari sab'ah kan? Ada baca, tak ada. Boleh? Baik, kita rehat Zat. Ada apa soalan sekarang ni? Yang apa, yang khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Tutahhiruhum tu tak boleh jadi hal kepada khud dalam antar dalam khud tu. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, hal keadaan kamu menyucikan mereka, boleh juga. Tak ada masalah, tetapi masalah dia orang panggil apa? Mana yang lebih afdal? Lebih afdal daripada dia, iaitu kita kaitkan jumlah ni dengan barang terdekat. Barang terdekat mana? Sedekah. Boleh tak kita nak kaitkan dengan tutahhir daripada khuz? Boleh juga. Boleh faham? Tapi yang afdal adalah barang terdekat, kerana itu lebih dekat dengan lebih dekat dengan makna. Boleh? Memang kita boleh buh apa saja Arab, tapi dia ada yang apa? Yang lebih yang afdal. Boleh? Macam isu nanti kita akan belajar isu dhamir lah. Dhamir boleh merujuk kepada barang yang jauh, boleh merujuk pada barang yang dekat, dhamir. Tapi selalunya ghalib dhamir ataupun afdalnya dhamir balik merujuk pada barang terdekat. Nanti dhamir yaudu ila aqrabil mazkur. Yaudu ila aqrabi al-mazkur. Boleh faham? Baik, lagi ada apa? Ya. Lepas nanti orang jadi Sifat. Ya. Ini hal. Ya. Ayat waman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-Islam. Ya. Kalau al-kadhiba tu Man iftara 'ala Allahi al-kadhiba. Kaziba. Ada kaziba tu bukan jumlah tu. Al-kadhiba kan al-fa' pada tu wa huwa yud'a ila al-Islam. Ada wa huwa du'a tu, yang tu confirm sebab dia ada waw hal. Tu confirm jadi apa? Jadi hal sebab wa huwa yud'a ila al-Islam. Waw tu dengan waw hal. Sedang dia diajak kepada Islam. Itu dia waw hal. Yang ni kita nak sebut jumlah tu adalah apa?
Maksud dia dipanggil fi'il, fa'il semata-mata. Tidak apa? Kita panggil apa? Didatangi dengan waw apa? Waw hal. Dia didatangi dengan waw apa? Waw hal. Boleh? Ya. Tak apa, kita rujuk apa orang panggil apa? Revise apa yang kita pernah ambil dulu dalam Kafrawi dulu. Hal dia ada berapa hal. Nah, hal itu sendiri ada apa? Beberapa hal. Jadi kita ada ahwal, hal. Okey. Pertama, hal mufrad. Hal apa? Hal Mufrad. Boleh? Hal mufrad. Ni hal mufrad. Yang ni adalah bentuk apa? Hal yang memang kalimat satu sahaja. Contoh apa dia? Macam contoh apa? Jaa Muhammadun, apa dia? Rakiban. Apa dia? Rakiban. Dia kalimat rakiban ni satu kalimat sebiji. Dia bahan dia bagi hal apa? Mufrad. Bukan maksud mufrad di sini maksudnya lawan musanna jamak tak. Mufrad di sini lawan apa? Jumlah. Lawan apa? Jumlah. Rakiban jumlah ke ada? Bukan jumlah. Maka dia pada ketika tu orang panggil apa? Dipanggil hal apa? Mufrad. Yang kedua, contoh apa dia? Jaa Muhammadun yarkab. Sama ya makna. Yar apa? Yarkabu. Maka kalimat yarkabu dia panggil apa? Hal jumlah. Boleh? Satu lagi hal jumlah makrun dengan apa? Dengan waw. Waw apa? Waw hal. Jaa Muhammadun wa huwa yarkabu. Kalimat bila ada wa huwa yarkabu ni memang jelaslah hal. Dah ada apa? Dia punya apa? Dia punya hal dia. Boleh? Jadi yang kita bincang di sini yang ni di atas ni. Iaitu jumlah hal, bentuk dia jumlah yang tidak disertai dengan waw. Waw apa? Waw hal. Boleh faham? Nampak? Baik. Okey. Okey, ada soalan tu? Ada apa ni? Alham dia cakap adik. Adik apa? Baik. Seterusnya kata Tuan Guru rahimahullah, kita baca sambung. Fa in qulta, maka jika kamu kata, fama tasna'u bi qira'atil Hasan al-Basri tastaksir bil jazmi. Maka jika kamu kata, apa pula yang kamu akan lakukan dengan qira'at Hasan Basri ini, qira'at syaz, yang dia baca apa? Tastaksir bil jazmi, dengan bacaan sukun. Qultu, kataku, yahtamilu salasata ahjuh, maka ia ada bawa apa? 3 bentuk kebarangkalian. Ahaduha ayakuna badalan min tamnun. Oh, dia badal boleh tak? Badal min apa? Tamnun. Ka'an qila la tastaksir ay la tara ma tu'tihi kasiran. La tara ma tu'tihi kasiran. Apa makna itu? Dia kata kata Tugu, kalimat tastaksir adalah badal daripada apa? Badal daripada apa? Tamnun. Jangan kamu beri. Kemudian dia kata apa? Dan jangan kamu beri. Jangan kamu lihat apa? Pemberian kamu itu apa? Banyak. Jangan kamu lihat pemberian itu apa? Banyak. Maka dia ada apa? Sama makna pemberian di situ tak? Ada pertama apa dia? Jangan kamu beri barang. Yang kedua, jangan kamu lihat pemberian kamu tu banyak. Boleh. Ini dipanggil istilah badal ihtimal. Oh, maksudnya badal bukan semesti apa? Satu kalimat dengan satu kalimat ajalah. Boleh sahaja bahawa apa? Badal daripada jumlah dengan badal jumlah dengan jumlah. Boleh? Macam contoh apa dia?
apa dalam ayat apa Allah SWT sebut apa dia? Contoh apa? Ada tu lupa. Tak berhentilah. Ingat. Ingat tak keluar. Baik. Okey, jadi dia kata apa? Jumlah yang kedua tu apabila dijadikan badal, maka badal akan mengikut sebelum. Kalau sebelum majzum, dia akan jadi apa? Dia akan jadi majzum. Itu ihtimal pertama. Wasani, ihtimal yang kedua, an yakuna qaddara al-waqfa alaihi likaunihi ra'sa ayatin fasakkanahu li ajli al-waqfi summa wasalahu bi niyyati al-waqfi Apa makna dia tu? Yang kedua adalah ditakdirkan wakaf ke atasnya. Kenapa? Likaunihi ra'sal ayah. Kerana dia itu kepala ayat. Kepala ayat ni maksud di sini hujung lah. Kepala ayat maksud dia hujung. Boleh? Fasakkanahu, maka disukunkan dia li ajli wakaf. Kerana apa? Kerana wakaf. Summa wasalahu, kemudian disambung biniyatil waqfi, dengan niat apa? Wakaf juga. Dengan niat apa? Wakaf juga. Boleh? Maksud dia apa tu? Bila taksir duduk di belakang ayat, boleh faham? Maka kan kita sebut kalau kita berhenti, nanti kita akan belajar belakang ni ada kaedah wakaf kan? Sama macam tajwid lebih kurang. Iaitu apa? Kalau haraf tu tanwin, maka kita baca apa? Harakat kan? Contoh apa? Apa dia? Kasira. Saya kasiran. Macam apa? Kasira. Kalau benda tu berbaris, maka dibaca dengan apa? Kasir. Sukun mati itu. Maka begitulah juga. Bila kita niat wakaf, niat berhenti, maka boleh untuk kita baca dengan sukun. Macam dia taksir, sukun. Betul macam mana i'rab dia Ustaz? Dia kena i'rab dia macam mana? I'rab dia macam ni. Fi'il mudhari' marfu'. Asalnya taksiru kan? Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah. Dhammatun apa? Muqaddarah. Sembunyi sebab apa? Man'a min zuhuriha harakatul waqf. Man'a min zuhuriha harakatul apa? Harakatul waqf. Jadi bila kita wakaf, maka sukun. Sukun tu menghalang daripada zahirnya apa? Tersahirnya dhammah. Boleh? Dapat dikira belakang kan? Boleh lah. Nanti tu tahu apa? Taqif taslam. In taqif taslam. Syok lah macam tu. Ini tak boleh. Kalau tu wakaf semua. Sebab apa ni? Saya memang niat wakaf. Maka saya baca semula pun dengan niat wakaf juga. Mampulah, tak belajar apa lah. Pergi ngaji nahwu. Kaedah ni kaedah apa? Ya umum dia digunakan. Mampu. Baik. Kemudian kata Tok Guru rahimahullah yang ketiga, jawapan yang ketiga apa dia? An yakuna sakkanahu litanasubi ru'usil ayat wa hiya fa anzir fakabbir fatahhir fahjur. Apa makna itu? Dia kata ketiga, boleh sahaja untuk disukunkan tas taksir itu supaya apa? Sesuai dengan kepala-kepala ayat yang lain. Oh, kan di surah apa ni? Mudassir kan, semua baca dengan apa? Sukun belakang. Maka bila nak samakan dengan kepala ayat yang lain yang sukun, maka disukunkan juga dia. Itu jawapan dia power juga tu, insya-Allah. Itu kalimat apa belakang? Fa anzir, sukun kan? Fakabbir, sukun juga. Fatahhir, boleh. Wahjur pun sama. Boleh faham? Jadi kerana i'rab dia macam mana i'rab dia? Fi'il mudhari' marfu' wa alamat rafihi dhammatun muqaddarah. Man'a min zuhriha apa dia? Tanasubi harakati ru'usil ayat. li munasabati harakat ru'usil ayat. Maksudnya nak sama belakang sama. Itu dia punya i'rab yang keberapa? Yang ketiga. Boleh? Tapi kalau yang i'rab pertama tu faham badal lah. Badal majzum. Sebab apa? Mubdal minhu pun majzum. Boleh faham? Baik. Kemudian kata Tok Guru rahimahullah, as-sani mimma yajzimu fi'lan wahidan. Habis. Sini habis ya, berkenaan dengan barang yang apa? Menjazamkan satu fi'il yang mana daripada sebab talab. Dia sebab apa? Talab. Sekarang ni masuk berkenaan dengan lam. Dengan lamma. Ini senang ya, tak payah insya-Allah. Okey, kata Tok Guru rahimahullah, as-sani mimma yajzimu fi'lan wahidan lam wa huwa harfun yanfil mudhari'.
wa yaqlibuhu madiyan. Ka qaulika lam yaqum wa lam yaq'ud wa ka qaulihi ta'ala lam yalid wa lam yulad. Apa makna dia tu? Haraf yang kedua daripada barang yang menjazamkan satu fi'il adalah kalimah apa? Lam. Apa makna lam? Pertama dia haraf. Pertama dia apa? Haraf itu. Yang kedua yanfil mudhari'. Maksud dia apa? Menjadikan fi'il mudhari' itu ternafi. Asalnya pukul. Dia datang dia tidak pukul, ternafi pukul tadi. Yang kedua yaqlibuhu madiyan. Apa maksud yaqlibuhu madiyan? Asal fi'il mudhari' hal ataupun mustaqbal. Tapi bila masuk lam akan makna dia jadi apa? Madi. Makna dia apa? Madi. Maksudnya apa? Lam yadrib. Kamu tidak pukul. Tidak pukul tu yang mana yang mana pukul tu tak berlaku tu? Bila yang pukul tak berlaku tu? Sebelum. Tak pukul sebelum ni. Dia terjemah sebelum ni tu. Boleh faham Kemudian kata Tuk Guru rahimah kaqaulika, seperti kata kamu lam yaqum lam yaqut, fahamlah. Tak apa? Diri tak duduk. Kaqaulihi ta'ala lam yalid walam yulad, tidak apa? Melahirkan dan tidak dilahirkan. Boleh? Baik. As-salisu, yang ketiga. Yang ketiga apa? Lamma ukhtaha. Lamma apa? Ukhtaha. Apa maksud dia? Satu lagi adalah lamma ukhtaha. Ukhtaha apa maksud ukhtaha? Adik-beradiknya. Adik-beradik apa? Lam. Adik-beradik apa? Lam. Anda nak tanya, sebab apa Tok Guru tak ukhtaha ni, adik-beradik lam? Sebab apa? Siapa tahu? Kan boleh tak sebut lama, dah habis kot. Saya kata lama ukhtaha, adik-beradik lam. Lebih kurang sama. Kurang sama je nah. Disebut nafi mudhari'. Nafi mudhari' boleh juga makna itu, nafi mudhari' kemudian yaqbilu madiyan, boleh juga. Tapi satu lagi adalah apa? Kenapa dia tak ukhtaha? Kerana nak membezakan ada satu lagi lama yang merupakan zarf. Lama yang merupakan apa? Zarf. Ada satu lagi lama makna dia zarf. Apa zarf itu? Hina. Lama bermakna apa? Hina. Jadi bila Tok Guru tak mau kita keliru dengan lama dengan zarf, maka Tok Guru letak ukhtaha. Boleh faham? Tok Guru dakik ni bukan dia duduk gedan dia. Kan kitab. Lama yang zarf. Maksud dia hina. Maksud dia apa? Hina, tak kala. Lamma qama Muhammadun, kan itu kan? Lamma qama Muhammadun, tak kala berdirinya Muhammad itu. Bukan maksudnya tidak. Jangan tertukar tu. Tu faham. Jadi Tok Guru sebut ukhtaha tu supaya jangan kita tertukar. Ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, lamma yaqdi ma amarah. Belum lagi ataupun apa? Tidak yaqdi, menyelesaikan barang yang diperintahkan. Bal lamma yazuqul azab, bahkan tidak mereka itu apa? Merasakan azab. Tapi selalunya terjemah belum lagi. Dan selalunya makna lam dengan lama apa dia? Lam itu dia madi yang jauh itu. Tapi kalau lama madi yang dekat, madi yang dekat. Maksud dia apa? Depa ni belum lagi merasa azab. Maksudnya tak lama nanti, sikit dia lagi mereka akan rasa apa? Rasa azab. Boleh? Itu dia punya beza dia. Tapi kalau contoh lam yadrib, dia tak pukul, apa lama. Dulu-dulu ke apa semua. Boleh faham? Baik. Kemudian kata Tok Guru rahimahullah, wa tusyarik lam fi arba'ati umur. Apa maksud dia? Sekutunya lama itu dengan lam fi arba'ati umur. Maksudnya pada apa? Empat perkara dia sama dengan lam. Pertama, wahiyal harfiyah wal ikhtisas bil mudhari' wa jazmuhu wa qalbu zamanihi ila mudhi. Apa makna dia tu? Pertama adalah kedua-dua adalah haraf. Lam lama al haraf. Yang kedua ikhtisas bil mudhari'. Apa maksud ikhtisas bil mudhari'? Ikhtisas bil mudhari'. Apa maksud dia? Khusus bagi apa? Mudhari'. Jadi lam dan lama tidak boleh masuk kepada lain daripada mudhari'. Boleh. Yang ketiga jazmuhu. Maksudnya lam menjazamkan,
Lama pun apa? Menjazamkan. Wa qalbu zamanihi ila mudhi. Apa maksud dia? Dan mengubahkan zaman mudhari' itu kepada apa? Madhi. Boleh faham? Wa tufariquha fi arba'ati umur. Ada tapi tufariquha maksudnya apa? Lama berbeza dengan lam pada 4 perkara. Ahaduha, yang pertama, annal manfiyya biha mustamirrul al-intifai ila zamanil hal bi khilafil manfi bilam fa innahu qad yakunu mustamirran mislu lam yalid wa qad yakunu munqati'an mislu hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura li'anna al-ma'na annahu kana ba'da dhalika shay'an mazkuran wa min samma imtana'a an taqula lamma yaqum summa qama lima fihi min at-tanaqud wa jaza lam yaqum summa qama. Apa maksud dia tu? Kata tu apa dia tu? Pertama, beza antara lam dengan lama adalah apa? Al-manfi biha. Apa maksud al-manfi biha? Apa maksud al-manfi biha? Maksudnya apa? Barang yang dinafikan dengannya, yakni dengan lama, mustamirrul intifa ila zamanil hal. Berterusan penafian itu sehingga zaman sekarang. Sehingga zaman apa? Sehingga zaman apa? Sekarang. Bi khilafil manfi bilam. Berbeza barang yang dinafi dengan lam. Berbeza barang apa? Dinafi dengan apa? Dengan lam. Fa innahu qad yakun mustamirran. Maka sungguhnya, iaitu barang yang dinafikan dengan lam itu boleh jadi ataupun terkadang yakunu mustamirran. Dia itu apa? Mustamirran, maksudnya berterusan. Berterusan. Boleh? Contoh apa dia? Lam yalid. Maksud lam yalid itu, sebelum ini tidak melahirkan, sekarang ini pun apa? Apa dia? Tidak melahirkan. Itu maksud mustamir. Tapi kalau contoh kita sebut lamma yazuqu. Apa makna lamma yazuqu? Sebelum ini tak rasa, sekarang ini pun tak rasa, sekarang ini pun tak rasa. Boleh faham? Itu maksud apa? Lama. Maka lama confirm bahawa makna dia apa? Penafian makna madhi dan berterusan sehingga sekarang itu lama. Tapi kalau lam tak semesti. Lam dia tak semesti. Boleh jadi penafian dahulu berkekalan hingga sekarang, macam contoh apa? Lam yalid. Contoh apa? Lam yalid. Ataupun penafian dahulu saja, tapi sekarang dah apa? Dah ada. Sekarang dah ada. Boleh faham? Maksudnya penafian itu hanya dahulu bukan sekarang. Contoh apa dia? Wa qad yakunu munqati'an, maksudnya terputus. Maksudnya penafian hanya benda dahulu. Firman Allah Taala, adakah pernah datang ke atas manusia itu hinum minad dahri, satu ketika daripada masa, lam yakun syai'an mazkura, tidaklah dia sebelum ini suatu yang dapat disebut. Maksud dia apa? Penafian manusia itu kita panggil hanya berlaku pada dahulu. Allah Ta'ala baca ayat Quran ni ataupun cakap ayat Quran ni kepada kita. Hampa ingat tak? Hampa dulu ni tak pernah wujud langsung pun. Tu penafian bila? Adakah sampai sekarang tak wujud? Ada, sekarang saya wujud lah. Sekarang saya apa? Saya wujud. Jadi penafian itu hanya berlaku pada apa? Sebelum ni. Boleh faham? Jadi dia apa? Penafian itu tidak berterusan sampai sekarang. Boleh faham? Satu dia kata li'annal ma'na, kana ma'na annahu kana ba'da zalika syai'an mazkura. Kerana makna daripada ayat ini bahawasanya adalah insan itu selepas daripada ayat ini syai'an mazkura. Apa syai'an mazkura? Barang yang apa? Wujud. Mazkura maksudnya barang yang apa? Barang yang wujud. Boleh faham? Wa min sama, dan daripada itu imtana'a an taqula lamma yaqum summa qama. Apa maksudnya itu? Maka dengan itu tak boleh untuk kamu kata lamma yaqum summa qama. Apa maksud dia? Dia tidak berdiri, maksudnya berdiri sekarang, kemudian dia telah berdiri. Dia telah apa? Macam mana dia? Faham dah itu? Lamma yaqum, dia tidak berdiri dahulu dan sekarang, kemudian dia telah berdiri.
Maksudnya macam mana tu? Pening kita. Dia makna tanakut. Mana apa? Kalau kamu dah nafikan tidak berdiri dahulu, mana boleh kamu tiba-tiba kata dia berdiri? Maksudnya apa? Bila dah dahulu sabit tak berdiri, maka apa? Berlawananlah jikalau kita sabitkan dia berdiri. Sebab berdiri tak berdiri itu berlawanan. Tak boleh wujud serentak pada masa dahulu. Tu boleh faham itu? Satu dia kata lima fihi minat tanaqud, kerana pada kenyataan itu daripada kontradiksi, berlawan. Wajaza, tapi harus sebut apa? Lam yaqum summa qama. Apa maksud itu? Sebelum ni tak berdiri, kemudian berdiri. Sebab apa? Sekarang berdiri. Boleh? Tapi kalau macam tadi sebenarnya mungkin sekarang sebelum ni dan sekarang tak berdiri, kemudian sekarang berdiri. Itu faham. Jadi kedua makna lama tadi ada kedua makna tanaqud. Tapi kalau di sini lam, kita guna lam dia. Sebelum ni tak berdiri, tapi sekarang berdiri. Tak ada masalah lah. Tak ada isu. Okey. Kemudian kata Tok Guru rahimahullah, wasani, poin perbezaan yang kedua, anna lamma tu'zinu kasiran bitawaqqu'i subuti ma ba'daha. Nahu bal lamma yazuqu azab, ay ila al-an lam yazuquhu wa sawfa yazuqunahu walam la taqtadi dhalika. Zakara hadha al-ma'na az-Zamakhshari wal isti'mal wal zawq yashhadani bihi. Itu dia Zamakhshari juga. Kenapa tak sebut Nasafi ahli sunnah? Nasafi kot. Dia Nasafi ringkasan dia, bukan asal. Dia Masyari. Apa makna dia tu? Pertama, anna lamma, makna lamma tu'zinu kasiran bitawaqqu'i subuh. Ni antum kena hafal ni, penting sebab bila kita baca Quran, kita nak teliti makna tu. Kenapa Allah pakai lamma sini? Kenapa Allah tak pakai lam? Boleh? Dia kata apa? Lamma tu'zin. Apa maksud tu'zin? Tu'lim. Tu'lim saya memberitahu, memberi makna. Macam kita panggil azan lah kan. Apa makna azan? Azan apa? I'lan, mengumumkan. Boleh? Dan bahawasanya lama itu memberi faham, memberi makna kasiran, secara selalunya, bitawaqqu'i subuti ma ba'dahu, dengan tawaqqu'u perkiraan akan berlaku barang selepasnya. Akan berlaku barang apa? Selepasnya. Macam mana tu? Kata Tok Guru, macam contoh ayat balamma yazuqu azab kan. Belum lagi mereka merasa apa? Azabku. Tapi bila sebut kalimat lama tu, maksudnya apa? Tak lama hampa akan kena apa? Hampa kena azab. Itu bila guna kalimat lama je. Tapi kalau guna lam, tak membawa makna boleh jadi bahawa mereka kena azab lepas ni. Boleh faham? Berbeza dengan lama boleh jadi barang yang dinafikan itu berlaku nanti. Boleh faham? Boleh jadi apa? Barang yang dinafikan itu berlaku apa? Berlaku nanti. Satu kata Tok Guru rahimahullah, ai ilal an, hingga sekarang, lam yazuquhu, tidak mereka merasanya, wa sawfa yazuqunahu. Nampak? Wa sawfa, pasti akan ni mereka akan merasa azab tersebut. Kemudian dia kata walam, kalimat lam la taqtadi zalika, tidak menuntut sedemikian itu. Zakara hazal makna az-Zamakhshari, telah menyebutkan sedemikian makna oleh apa? Zamakhshari. Boleh? Wal isti'malu wa zawqu yashhadani bihi. Zamakhshari kata apa? Isti'mal, penggunaan, dan juga zauq. Zauq pada juga tu. Tasawuf ke apa ni? Maksudnya apa? Bila dia zauq apa orang panggil apa, penggunaan bahasa ni, dia rasa apa? Bahawa lama menunjukkan bahawa orang tu bakal apa? Bakal kena barang yang sebelum dinafikan. Boleh? Wasalisu, yang ketiga, annal fi'la yuhzafu ba'daha, yuqalu hal dakhalta al-balad fataqulu qarabtuha wa lamma turidu wa lamma adkhulha wa la yajuzu qarabtuha wa lam. Apa makna dia tu? Dia kata lamma boleh untuk kita hazafkan fi'il selepasnya. Kalimat apa? Lamma boleh untuk apa? Kita buangkan fi'il apa? Selepasnya. Contoh macam mana?
qarabtul balad, ada orang sebut ke kita, hal dakhaltal balad, adakah kamu dah masuk negeri tadi? Saya jawab, qarabtuha walamma. Maksud qarabtuha walamma, saya dah dekat dah, tapi belum lagi. Boleh tak? Dia kata boleh, tak ada masalah. Mana fi'il tu? Asalnya walamma adkhulha. Walamma apa? Adkhulha. Kalimat adkhulha kita buang. Kita apa? Kita buang. Boleh faham? Itu bagi lama. Tapi kalau kalimat lam tak boleh. Tak boleh kita buang fi'il, tak boleh buang fi'il selepas dia. Sehingga kita baca tu, kata tu guru. Dia kata apa? Annal fi'la yuhzafu ba'daha. Itu bagi apa? Lama. Yuqalu, dikatakan hal dakhaltal balad fataqulu qarabtuha walamma. Dia buang apa? Kalimat fi'il selepas tu. Turidu walamma adkhulha. Jadi dia ada kalimat apa? Adkhulha yang dibuang. Wala yajuzu, tapi tak boleh kita sebut qarabtuha walam. Maksudnya lam tak boleh kita buang apa? Fi'il selepasnya. Berbeza lama. Okey, last sikit lagi. Warabi'u annaha la taqtarin bi harfi syarti bi khilafil lam. Maksud dia apa? Lama tak boleh diiringi dengan harf syarat. Berbeza dengan lam. Taqulu illam taqum qumta. Ada boleh faham kan? Illam taqum qumtu. Wala yajuzu in lamma taqum. Ada boleh jam. Boleh faham? Jadi orang Arab tak boleh datangkan harf syarat pada kalimat lama. Boleh faham ya? Habis itu dia beza antara apa? Lam dengan lama. Anda ulang sekali lagi Kalau lama dengan lam, apa dia punya beza dia? Pertama apa dia? Pertama, makna lama nafi dia tu mustamir sampai sekarang. Berbeza dengan lam. Lam boleh jadi mustamir, boleh jadi munqati. Boleh. Okey, yang kedua adalah apa? Yang kedua, tu'zinu bi tawaqqi'is subut. Maksudnya apa? Kalau guna lama, barang yang kita nafikan tadi tu boleh jadi akan apa? Terjadi selepas itu. Maksudnya tak lama. Berbeza dengan lam. Lam tak ada apa? Makna macam tu. Yang ketiga, bahawa fi'il boleh hazaf selepas lama, tapi lam tak boleh. Yang keempat, lama tak boleh apa? Ada haraf syarat. In lama tak boleh. Tapi kalau in lam, itu boleh, tak ada masalah. Boleh. Wal jazimur rabi'. Baik, kita lihat 2 minit. Kita habiskan jazim fi'lan wahidan je. Habis jazim fi'lan wahidan, lepas tu kita baca ihya lah. Kita lihat ini kita biar awal sikit lah. 11.30 lebih. Ini nak balik Melakau. Melakau. Melaka Selandau. Habis apa? Selandau. Ya Allah. Family ada ke? Family rumah. Sebab dia pakai balik orang kampung ni. Selandau. Jasin. Pak Khalid belah mana? Masjid Tanah. Besok kita online esok kita online daripada kampung. Besok pagi daripada belakang. Ada internet kat Selandau tu. Baru pasang ni tahun lepas 4G. Petang ni lepas asap kita buat nasafi ya. Nasafi. Muka surat apa Muka surat saya bagi tengok sini. Dekat surah An-Naba tu. Esok An-Naba pula apa? Nak habis kita habiskan surah Nazi'ah tu. Ni ayat apa? Yang keempat tadi kan? Ya. Ni yang keempat. Ni yang keempat. Ni balik 26, 27, 29 ayat 27, 29. Berapa asal Ustaz lama? Antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha. Daki tu dia bila nak baca betul ya, tatbik anda ingat balik, refresh semua. Bukan soal apa balik tu? Anda tanda 597. Antum ashaddu khalqan amis sama. Hal ataka hadis Musa? Istifham, tapi ada makna lain tu. Makna ardu, makna apa? Tashrif, makna. Itu makna-makna tu yang kita nak.
cuba tengok tu. Sebab apa Allah guna kalimat tu pada ayat tadi. Tafsir Nasafi apa macam apa Dia berat pada lurah lah, lurah. berat pada luar. Ya. Bila Ustaz dia Online je. Ustaz buat apa macam tak ada apa Surah An-Naba ada gitu. Ada rakaman dah. Dah sudah. Dah. Cari balik dalam tu ada Facebook. Apa dia? jadual Ustaz baca ni tafsir Yang free kan? Free. Tapi selalunya anda akan ambil lah paling kurang sejam lah. Kita ambil selalunya paling maksimum 3 kali seminggu lah, paling maksimum. sama dalam group. Tapi anda akan maklum group dulu lah. Dia sejam 2 jam sebelum. Malam tak tengok dah separuh lah. Berdakik jugalah Nasafi ni. Maksudnya dia ada sebut beberapa khilaf ulama' dalam beberapa tafsiran kan. Tengok banyak pula yang tulis bahasa semua. Betul. Nampak tak ada kitab lah sebenarnya. Ya. Buku ada lagi ya, buku ada habis dah. Ada buah tu apa Hakim cuba tengok buah tu. Satunya ada lagi tu. Buah sekalinya ada tak? Buka plastik tu buah sekali, ada Nasafi ada tak? Balaghah. Ada lagi tak? Ambil tu. Bagi dekat apa Naimah nak? Ini RM10. Tapi nanti anda print balik lah. Kalau buat macam ni tahan sikit. Ringkas juga kan ni Tafsir. Ringkas tapi dakik dia punya tu, dakik. Dia pun tak ada orang panggil apa bazir dalam sebutan, semua ada makna. Tapi Zamakhsyari luas lagi lah. Anda tengok tu Zamakhsyari. Ada serta-serta anda tak faham, anda tengok ni kasyaf balik. Dia punya kita buat patut sebut macam ni. Dia sezaman tu memang dia datang lama. Memang macam ni. Nasafi lepas tu 1 tahun, lepas 1 tahun. Betul. Nasafi daging. Kalau macam tafsir pun yang ringkas tu. Yang ringkas tu tafsir Jalalain. Jalalain tu kan? mana-mana aja. Nasafi ni khas memang balaghah, nahwu, sorof. Macam contoh kan faedah sorof semalam. Dia sebut kalimat nakala fa akhazahu Allahu nakala al-akhirati. Kalimat nakala tu asal daripada mana? Dia kata apa? Seperti kalimat salam. Salam datang daripada kalimat apa? Salama yusallimu taslima. Satu lagi boleh baca apa? Salaman. Jadi nakala tu dia daripada kalimat apa? Nakala yunakilu tankilan nakalan. Dia nampak dia nampak kan? Nakala. Tu faid sorof ada nahwu balarah. Allahu Akbar. Allah. Salam taslim. Nanti apa kalau dalam surah An-Naba tu dia sebut apa? Syida ada apa? Syida ada apa tak dia sebut. Kizzaba apa? La yasma'una fiha lagwan wala kizzaba. Apa kizzaba tu? Kizzaba tu sebenarnya apa? Masdar juga. Boleh baca rupanya kazzaba yukazibu takziban kan? Rupanya apa? Kizzaban bodoh juga. Tu boleh juga. Boleh. Benda-benda tu yang kita kadang-kadang akan meluaskan kita punya bahasa kan. Dia masdar ni kan dia samai kan. Mahda samai. Mahda ada samai, ada qiyasi. Yang kita hafal dalam surah tu qiyasi lah. Tapi banyak orang samai tu banyak juga. Allah. Tu kena hafal lamiah af'al lah. Lamiah tu af'al. Baru jalan. Alhamdulillah. Kan dia kata apa? Fahaza
وبعد هذه وبعد من الأبواب والسبل هذا من يحكم فهاك نظما محيطا بالمهم وقد يهوي التفاصيل ويستحضر من يستحضر الجمل وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحوز من اللغة أبواب والسبل. Jadi kalau siapa betul-betul power tasrif fi'il ni, dia yang kita hafal dalam lamiyatul af'al, maka kita akan boleh mahir lah dalam kenal pasti makna-makna fi'il tu. Itu penting. Lamiyatul af'al. Pondok-pondok kita dulu mengajak kan. Tak apa, insya-Allah. Ana pun dah susun balik dah hak yang kuliah-kuliah kita susun betul-betul. Lepas tu nak buat rujukan ke apa senang kan. Ana buat dah. Ana dah buat list. Daripada buat list tu cari balik. Tak bawa sound apa suara tak apa kan. Kita cari semua balik. Kita susun. Kotak sajidan. Untuk sayang dah. Mafrawi. Kan? Banyak dah. Banyak lah tu. Dan tu apa? Matan Bina. Lepas tu Izzi. Lepas tu kita baca Kailani kan. Kailani khatam Kailani. Tak habis. Taftazani tak habis lagi. 40 muka kan. Kalau kita bagi macam ni sikit ni, tu macam Taftazani. Kita makan Taftazani tu report tu. Yang tu memang ni lah. Dahsyat tu. Senyap kat situ. Naimah lah diam je. Taftazani tu kalau ni sebab tak ada lagi orang baca kat Malaysia ni. Dah ada. Kemah lagi. Taftazani. Tu Lamiyatul Af'al pun ada sebab ada syarah di sana. Dia ada rekod dia tu, recording dia. Lamiyatul Af'al. Kita ada juga sini. Ustaz tak ada ambil yang kita ada. Oh tak ada itu. Itu ada photostat tu dia buat. Ada photostat itu. Tu dia apa. Lamiyatul Af'al. Lepas tu Mutamimah Jurmiyah dia ada sana dah. Ada ni. Belum ni. Baru selepas alamat i'rab panjang tak Mutamimah. Macam mana dia? Mutamimah susunan sama macam Qatrun Al juga. Dia sama level. Oh sama level. Sama level. Tapi Qatrun Al ni lebih khas kepada khilaf apa semua lagi ni lah, lagi dalam sikit lah Qatrun Al ni. Tapi kalau orang habis Mutamimah tu dengan syarah dia cukup dah. Kawakib Duriyah. Tapi selalunya orang tak baca kawakib tu macam Fakihi kalau jadi satu-satu. Fakihi. Oh Fakihi. Syekh apa? Syekh Abdullah Fakihi. Oh Fakihi dia buat Dia syarah satu-satu. Satu-satu dia ibarat dia pendek aja. Susah macam Taftazani macam style dia. Dia punya style dia. Kawakib dia mudah lagi. Dia lagi orang panggil apa? Expand lah dia punya. Taklah dengan satu ayat awak nak kena faham semua, mampu lah. Kita nak apa makna ni kan. Tiga. Ya, Mutamimah dengan Jurmiyah tu memang lain lain. Dia tambah 6 bab je. Oh nampak. Dia kalau kita hafal betul Jurmiyah tu kita dah dapat 80% dah. Dia hanya tambah 6 bab. 6 bab tu dia. Bab isyirah, tanazung, wakaf. Dia menambah je, dia tambah. Lepas tu ada beberapa perincian-perincian yang Tok Guru tak sebut berkenaan dengan contoh-contoh ayat Quran. Di bawah ayat Quran itu je. Yang kalau Mata Jumis tak ada contoh langsung kan. Contoh-contoh yang pada fa'il gitu-gitu semua Zaidun. Ayat ni ayat Quran, ada beberapa ayat Quran. Semua 90% syawahid daripada Mutamimah guna ayat Quran. Tapi kalau yang kita baca ni Tok Guru Ibn Hisham banyaknya syair kan. Dia syair di style masing-masing lah. Jom kita habiskan sikit ni, lepas tu kita baca ihya lah. Allahu Akbar. Kemudian kata Tok Guru rahimahullah, okey, Al-Jazimur Rabi'. Apa tu? Gaduh apa? Kalimat yang menjazamkan yang keempat adalah apa? Lamut talabiyah. Lam apa? Talabiyah. Dia panggil lam talab. Mana apa? Lam talab. Wahiyad dalatu 'ala al-amr, iaitu lam yang membawa makna amar. Nahwu contoh dia liyunfiq zu sa'atin min sa'atih. Nampak? Kalimat apa? Liyunfiq. Kalimat li tu dia panggil lam amar ataupun lam talab.
Kalimat yunfiq majzum. Sebab apa? Didahului dalam talab. Zu sa'atin orang yang apa? Ada kesenangan. Min sa'atih, daripada kesenangannya, itu daripada hartanya. Boleh? Awid doa, ataupun dalam doa, liqdi alaina rabbuk, bahawa memutuskan ke atas kita ini ataupun membala di atas kita ini apa? Rabbuk, Tuhan kamu. Jadi kalimat, kan kita mengaji dah kan, apa beza amal dengan doa? Beza amal dengan doa, amal daripada mana? Amal atas ke bawah, atas ke bawah. Tapi kalau doa daripada bawah ke bawah kan, tapi semua makna sama je lah sebenarnya. Kedua-dua membawa makna talab, minta. Jazim yang kelima adalah la at-talabiyah. La apa? At-talabiyah. Wa hiya dallatu 'ala an-nahi. Ini fahamlah. La nahiyah lah tu. La apa? La nahiyah lah tu. Panjang la talabiyah pula. Cuma kata tu ada la bermakna nahi, ada la bermakna doa. Samalah kita sebut. Nahi daripada atas ke bawah, doa daripada bawah ke atas. Contoh la tusyrik billah, itu arahan Allah. Maka Allah apa? Arah kita, Allah Maha tinggi, kita apa? Maha rendah. Itu dia. Kemudian doa, la tu'akhizna, kita cakap ke Allah Taala, ya Allah janganlah kamu siksa kami. Ya. Maka kita sebut jangan tu doa lah, bukan mesti kita larang Allah Taala. Boleh faham? Sebab kita apa? Di bawah Allah Maha tinggi. Boleh? Fahazihi khulasatul qawli fi ma yajzimu fi'lan wahida. Maka inilah ringkasan kata pada barang yang menjazamkan satu fi'il. Amma ma yajzimu fi'lain fa huwa 11 adah. Adapun barang yang menjazamkan dua fi'il, maka ada berapa? 11 kalimat. Wallahu taala a'lam. Insya-Allah kita akan sambung pada besok hari. Besok pagi kita online lah insya-Allah. Baik, jom kita baca ihya. Okay, kita rehat dulu Ustaz. Pak Khalid nak pergi makan dulu ke? Esok macam mana? Tak apa. Esok kelas online. Esok kelas online. Esok dalam pukul 9 Kota ada juga. Masya-Allah. Kelas online dah Melaka. Dia belum Melaka. Allah. Oh, ya bersebut. Kita rehat 10 minit, ambil angin dulu. Bawa apa ni? Ihya Ulumuddin. Wah habis dah. Khatam. Kita dah masuk bab sani dah. Bab berkenaan dengan ilmu-ilmu yang apa? Wajib ilmu yang haram dah. Fadilah ilmu habis dah, cerita dah. Apa yang lama cuti ni? 3 bulan rasa tu. Dah tutup dah tu, betul dah. Belum. Tutup. Finish message. Dah. Oh, finish bawah ni.